Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. 让我们一同进入祷告。 Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. 主啊，这个时刻我们要一同来到这边来思想你的话语。 Berilah kepada kami kerendahan hati untuk sungguh-sungguh merindukan firman-Mu. 求主你给我们有谦卑的心，我们要来思想你的话语。 Sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. 因为你的话语是我们路上的光，是我们脚前的灯。 Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami bukan saja mengerti, memahami, tapi juga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. 求主的圣灵灌照我们，让我们不只可以好好的活出你的， Biarlah kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. 我们可以抓紧你的话语。 Terima kasih Tuhan, 主啊， pakailah 谢谢你， hamba-Mu yang memberitakan dan menerjemahkan, 求你帮助我们讲的，我们翻译的， sehingga kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. 我们可以把主你的心意告诉给会友 Dan 们。 siapkanlah hati seluruh jemaat-Mu. 求主你也预备每一个会友的心， Dengarkanlah seluruh doa kami, 求主垂听我们的祷告。 dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐下。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menyikapi hidup yang penuh dengan teka-teki. 亲爱的会友们，今天我们将要讲到的主题，就是我们将要如何面对每一般的生活。 Mari kita melihat kitab Pengkhotbah 我们来看传道书 pasal yang ketiga 第3章 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. 第16节到22节。 Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti akan dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketidakadilan dalam Hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. 传道书第3章16节到22节。我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说，神必审判一人和二人，因为在那里各样的事物，一切的工作都有定时。我心里想，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。因为世人造诣的，兽也造诣到，所造诣的都是一样。这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样，人不能强与兽，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下地呢？故此，我见人莫强辱在他经营的事上喜乐，因为这是他的份，在他身后的事，谁能使他回来得见呢？阿门。 Sampai di sini pembacaan Alkitab. 我们所读的经文到此为止。
Saudaraku, ada seorang pemuda bernama Tafayev. 有一个青年人，名字叫做达法尔， Dia bukan seorang pemuda berandalan. 他不是一个流氓， Memang dia tidak lepas dari kesalahan. 是的，他也会犯错， Tetapi paling tidak, dia tidak pernah melakukan perbuatan hina dina dan sangat tercela. 但是最起码他没有做出什么败坏的事。 Betul, dia tidak lepas dari perasaan marah, kesal, dan tidak senang terhadap orang lain. 是的，他也会生气，他也会感到沮丧。 Tetapi paling tidak, dia tidak pernah mengganggu atau menyengsarakan hidup orang lain. 但是最起码他从来没有捣乱别人或是麻烦别人。 Dia bahkan cenderung pendiam dan santun. 他是一个有礼貌，而且是一个不爱说话的人。 Tidak banyak tingkah, 他没有很多事， tidak banyak bicara. 他也不多说话。 Pendek kata, Tafayev adalah pemuda yang baik. 简单的说，达法耶他是一个好的年轻人， Namun kenyataan hidup yang dihadapi sungguh berlawanan. 但是他面临的生活与他真的是相反。 Tafayev lahir dan besar dalam keluarga yang amat miskin. 他出生在一个非常贫穷的家庭当中， Ayahnya seorang pemabuk dan pengangguran. 他的父亲是一个蛇叶子，而且酗酒。 Ibunya menderita penyakit asma yang akut. 他的母亲又患了很急性的气喘病、哮喘病。 Kakak perempuannya yang dia punya satu-satunya yang ia sangat sayangi, yang sangat kasihi, bunuh diri setelah diperkosa kekasihnya. 他最爱的一个姐姐，唯一的姐姐，被他的爱人强奸而自杀了。 Tragisnya kekasih kakaknya itu bebas dari jerat hukum karena dia adalah anak pejabat. 最悲惨的就是他姐姐的这个爱人是一个官员的孩子，他可以脱离一切法律的追究。 Sekiranya saudara ada di posisi Tafayev, 大家要是在达菲尔的情况当中， kira-kira apa yang saudara pikirkan dan akan saudara lakukan? 大家会怎么想，会怎么做呢？ Sementara di sisi lain dia melihat sendiri orang-orang yang jelas-jelas berperilaku bobrok, 他自己看到那些非常不好的人， orang-orang yang melakukan kejahatan dan orang yang licik malah berkelimangan dengan kemakmuran. 他们可以在非常不好的情况当中，他们可以来享受到繁荣的生活。 Pemuda berandalan, anak pejabat, atau orang-orang yang memiliki uang seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum. 我们看到这些流氓或是这些官员的孩子，还是富有的人，他们都不能得到法律的制裁。 Mereka hidup seenaknya dan sewenang-wenang. 他们可以很好的生活，任由他们， Mereka mendapatkan kemudahan dan fasilitas. 他们随心所欲可以得到一切他们所需要的。 Tafayev pun bertanya-tanya dalam hati, 大卫对他自己扪心自问： mengapa orang yang hidupnya lurus dan benar malah menderita? 为什么一个生活正直的人反而受苦呢？ Sementara orang-orang yang kelakuannya jahat malah hidup enak dan nyaman. 这样坏行为的人反而可以获得这样舒适呢？ Ini sungguh tidak adil. 真是不公平。 Tetapi mau protes kepada siapa? 但是他要对什么人抗议呢？ Mau mengadu kepada siapa? 他要对谁来诉说呢？ Akhirnya dia mengambil keputusan drastis. 最后他拿了一个非常惨的一个决定， Dia meninggalkan semua perilaku baik dan lurusnya, 他就脱离他一切好的行为， lalu menceburkan dirinya ke dalam dunia hitam. 他投身到黑社会当中， Selanjutnya Tafayev jatuh dari satu kejahatan yang lain. 他就从一个的恶行落到别的恶行当中， Hidupnya berubah 180 derajat. 他的生活180度的转变 Dari。seorang pemuda yang santun, yang alim menjadi berandalan yang sangat kejam. 他从一个很真实的青年，成了一个很坏的流氓。 Dia menjadi pemimpin sebuah geng yang paling ditakuti di Rusia. 他成为了一个黑社会的头目，在苏联。 Dia tertangkap sampai akhir hidupnya dia berada di sebuah penjara kumuh di Siberia. 他被抓，而且他的生命尽头结束在
在西伯利亚的一个建立当中。 Inilah kisah hidup singkat dari seorang pemuda yang marah sekaligus tidak berdaya melihat ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. 这就是一个很不幸的青年人，他在很悲惨的生活中结束他的生命。 Lalu dia putus asa dan memilih untuk memberontak. 他就非常的生气，而且愤怒，他就在那里 Saudaraku, 反抗。 pergumulan Tafayev adalah pergumulan manusia sepanjang zaman. 我们看到大菲尔的遭遇，也是世人一向以来的遭 Ada 遇。 begitu banyak orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang hidup ini. 很多人都发出这样的问题，有关这个生活的问题。 Mengapa ada orang yang baik menderita sementara orang yang jahat itu hidupnya enak? 为什么这样多的人可以在那里受苦，那些做坏事的人，他们可以这样的舒适？ Kalau Tuhan itu maha kuasa, mengapa kejahatan itu merajalela? 要是上帝是无所不能的，为什么那些坏人可以在那里逍遥在？ Mengapa orang yang bersalah justru bebas dari jerat hukum, sementara orang yang tidak bersalah harus menerima hukuman atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan? 犯错的人，他们可以不得到法律的制裁，那些没有犯错的，反而他们要受到这个生活的对待。 Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti ini. 很多这样的问题，让他们很难回答。 Dan itu merupakan satu realita kenyataan hidup yang kita bisa saksikan hari lepas hari. 我们可以在天天的生活当中看到这样的现实。 Dan melihat kenyataan hidup yang demikian, lalu bagaimana kita menyikapinya? 我们看到这样生活的现实，我们应该以什么的态度来面对呢？ Saudaraku, kita punya pilihan. 我们也有选择。 Kita bisa memilih hidup seperti Tafayev karena frustasi, kecewa melihat ketidakadilan lalu berubah hidupnya. 我们可以选择，好像大菲尔这个青年，他就选择了悲惨的生命， Merasa 结束 percuma 他的 hidup 生命。 lurus, hidup benar. 他借的不值得去做一个有正 Karena 正 dia 感的 tidak 人， berdaya dan tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. 因为他无能，而且他不能做什么。 Atau kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan pada waktunya. 或者我们可以相信我们的神，我们知道神将要审判在他的时间， Dia akan memberi upah bagi orang benar dan memberi hukuman bagi orang jahat. 他要给好的人得到奖励，而且对坏的人有所宣判。 Dan sebenarnya kita bisa melihat potret kehidupan yang disaksikan oleh pengkhotbah. 我们可以看到传道者所描写出的一个生活写照。 Setidaknya kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 我们看从我们刚才读的经文， kita bisa melihat ada dua potret kehidupan yang dilihat dan disaksikan oleh pengkhotbah. 我们看到传道者他写了2种的生活写照。 Dan bagaimana kemudian pengkhotbah menyikapi realita hidup seperti itu. 他怎么样传道者怎么样面对生活的现实呢？ Dia mengatakan yang pertama di ayat 16 dan 17. 他在46节、17节这样的说： Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili, baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 他说：“我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说。 神必审判一人和恶人，因为在那里各样的事物、一切的工作都有定时。 Inilah potret kehidupan yang dilihat, yang disaksikan oleh pengkhotbah. 这就是传道者见证的一个生活写照。 Di tempat pengadilan yang seharusnya memberikan rasa keadilan, 在审判之处应该要有公义的， justru yang terjadi sebaliknya, ketidakadilan dan kejahatan. 是奸恶在哪里发生了？ Mengapa orang yang tidak bersalah dihukum, 为什么没有犯错的人受到审判呢？ sementara orang yang bersalah melenggang kangkung? 那些犯错的人，他们可以逍遥在外。 Di manakah keadilannya? 公义在哪里？ Saudaraku, saya mengamati bahwa setiap kita secara alami tidak suka akan ketidakadilan. 我知道，我们都知道，我们都不喜欢奸恶的事。 Tidak suka akan kehidupan di dunia yang terbalik ini. 我们不喜欢在这个反面的生活当中。 Kita berharap bahwa orang benar diberkati, orang jahat menerima hukuman atas perbuatan jahatnya. 是非颠倒的世界，好的人受到裁判，
不好的人可以逍遥在 Tapi 外。 kenyataannya sering kali terbalik. 我们看到的事实常常都是相反的。 Justru orang benar itu menderita, orang yang jahat, orang yang fasik itu hidup makmur. 我们看到他们那些奸恶的人，他们可以很好的生活，好行为的人，没有犯错的人，反而得到了审判。 Saudaraku, kita ingin orang jahat akan segera dihukum dan atau segera tertimpa kemalangan. 我们希望歹徒他们恶人马上得到报应。 Akan tetapi kenyataannya bahwa hukuman yang diharapkan itu tidak datang juga. 但是我们看到在事实上这样的审判没有来到。 Tuhan tidak menurunkan petir dari surga untuk membinasakan orang-orang jahat yang kerjanya hanya berbuat jahat. 我们看到上帝也没有把雷打下打死那些做坏事的人。 Tuhan tidak menurunkan petir dari surga untuk membinasakan orang-orang fasik yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. 上帝也没有从天堂把雷打下，让那些做坏事的人受到裁判。 Kalau Tuhan melakukan itu, penjara bisa kosong. 要是上帝做了这样的事，监狱一定空了。 Sanksi dari manusia yang sering kita harapkan juga tidak menjadi kenyataan. 我们看到我们世人应该树立的法律，也从来没有被树立。 Orang-orang bisa membeli keadilan. 公义可以被 Orang-orang 用 bisa 钱买， memutarbalikkan keadilan. 人也可以是非颠倒， Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. 对的成为错，错的成为对。 Dan ini adalah realita hidup yang kita bisa lihat dan saksikan. 这就是我们常常见证到的生活的写 Dan itu 照， juga yang disaksikan oleh pengkhotbah. 这也是传道者可以见证到的。 Di mana kita berharap keadilan ditegakkan, tetapi justru ketidakadilan itu dipertontonkan. 我们看到我们应该要维护正义，但是正义只是在哪里被看到就是了。 Saudaraku, ada sebuah peristiwa yang menimpa seorang penderita polio di daerah South Wales, Inggris. 我们看到有一个患了小儿麻痹症的，在英国发生的。 Nama orang itu adalah Timothy Evans. 这个蒂莫蒂·埃芬是在威尔斯南部， Dia 英国的 dihukum 南部 mati 的人，他被吊死， Meregang nyawa di tiang gantungan atas kasus pembunuhan. 他被吊死在绞刑架上，因着他被审判成为杀人犯。 Dia dituduh membunuh istri dan anaknya sendiri yang masih bayi. 他被污蔑，他杀了他的太太以及他还是婴孩的孩子。 Namun setelah 16 tahun Evans dihukum mati di tiang gantungan, 但是16年以后，当这个一番被吊在他的家，吊在下， muncul fakta yang baru yang mengejutkan. 我们看到了一个很可怕吃惊的一个事实。 Dalam sebuah penyelidikan kasus pembunuhan yang lain, 在别的调查当中，谋杀案的调查当中， ditemukan bahwa ternyata seorang pembunuh berantai yang bernama John Christie adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian istri dan anak Evans. John Christie 其实是他是这个杀人犯， Bahkan Christie ini juga membunuh istri dan 5 wanita lainnya. 但是这个 Christie 也是杀死了5个的妇女。 Akhirnya tahun 1966, 最后在1966年， Evans mendapat pengampunan meskipun orang itu sudah tidak ada lagi. 这个埃凡得到了反正的机会，虽然他已经死去了。 Apa gunanya orang itu diberikan pengampunan, dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi orang itu sudah tidak ada atau orang itu sudah mati? 有什么用处呢？要是一个人在16年以后他已死去了，他才得到反正的机会呢？ Di tempat keadilan yang seharusnya keadilan itu ditegakkan, justru ketidakadilan itu dipertontonkan. 我们看到在审判之处应该要有公义的出现，但是 Bagaimana nasib orang yang tidak bersalah seperti Timothy Evans itu? 我们看到好像蒂莫蒂·埃凡他是没有犯错的， Yang dihukum mati atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. 他被被判死刑，其实他没有做错事。 Saudaraku, kita menemukan banyak sekali ketidakadilan terjadi dalam dunia ini. 我们看到在这个世上很多不公义的事情发生， Apakah masih ada harapan keadilan itu ditegakkan? 是否还有希望吗？正义可以被树立起来。 Kalau kita membaca dan kita pengkhotbah mengatakan masih ada harapan. 我们看到传道书曾经这样说，我们还有希望的。 Saudara perhatikan ayat 17 itu dikatakan
bahwa Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. 在17节说到，神必审判义人和恶人。 Memang di dalam dunia ini kita tidak bisa berharap banyak bahwa keadilan akan ditegakkan. 是的，在这个世上，我们没有希望公义是怎么样被梳理。 Tapi pada waktunya Tuhan, keadilan itu pasti akan ditegakkan. 但是到了时候，公义一定要被梳理起来。 Pengkhotbah kalau kita membaca pasal 3 ayat 1 sampai 15 mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. 我们看到，在传道书说到一切都有定时的。 Meskipun orang-orang fasik, orang-orang jahat bebas di dunia ini oleh karena mereka punya uang bisa membeli keadilan, 虽然那些恶人他们有钱，他们可以买到公义，买 tetapi 到公 mereka 平， tidak mungkin bebas dari tangan Allah yang adil itu. 但是他们不会从上帝公义的手中避免。 Masakan hakim segenap bumi itu tidak menghakimi dengan adil. 我们看到不可能，公义之神他不会审判。 Allah akan menghakimi setiap manusia pada waktunya. 我们知道我们的神定时到时候一定要审判那些恶人。 Dan semua orang suatu hari kelak harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di hadapan Allah yang adil itu. 我们知道每一个人到时候我们要在上帝的面前交账。 Perjanjian baru khususnya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 menggemakan kembali apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. 哥林多后书第5章第4节再一次的传道子的一个说法。 Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. 因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按照本身所行的，或善或恶，受到报应。 Demikian pula Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. 希伯来书第9章27节也这样的说：按着定命，人人都有一死，死后且有审判。 Jadi kita masih punya harapan bahwa keadilan itu ditegakkan. 我们看到还有希望的，我们看到公义可以被树立起 Karena 来。 Tuhan hakim yang adil itu pasti akan menghakimi setiap orang pada waktunya. 因为我们看到上帝是公义的神，他一定会审判每一 Tidak 个 ada 人 yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. 每一个人将得到审判，因为他不能隐藏的。 Semua pasti akan terungkap di hadapan Tuhan. 在上帝的面前，一切都要被显露出来。 Tuhan bisa saja menyatakan keadilannya pada waktu di dunia ini. 上帝可以在这个世界上来显露出他的公义， Tetapi yang pasti Tuhan akan menegakkan keadilannya di dunia yang akan datang. 他是我们知道必然的。上帝在未来的生活当中，他一定会显露出他的公 Karena 义， penghakiman Tuhan itu pasti terjadi. 因为上帝的公义将要被显出来的。 Lalu bagaimana seseorang itu menjalani hidup di dunia ini? 我们每一个人在这个世界上的生活应该如何呢？ Jikalau keadilan Tuhan pasti ditegakkan. 要是上帝的公义一定被显露出来的话， Bagaimana manusia memahami ini dan kemudian menjalani hidupnya di dunia ini? 我们看到我们每一个人在这个世界上所作所为应该如何呢？ Maka Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 mengatakan demikian. 彼得前书第1章第17节这样的说： Dan jika kamu menyebutnya Bapa, 要是你 yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam rasa takut selama kamu hidup menumpang di dunia ini. 你们既称不偏待人，按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世积极的日子。 Kita percaya bahwa Tuhan datang dan pasti akan menghakimi dunia ini. 我们知道上帝要来到这个世上来审判每个 Karena 人， itu di dalam hidup kita yang singkat ini, bagaimana kita menjalani hidup itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. 所以在这短暂的生活当中，我们应该怎么样好好的来做我们的本分？ Karena satu hari kelak kita harus menghadap tata pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. 因为总有一天我们要在上帝的面前来交账，对我们一切的行为来交账。 Saudaraku, pengkhotbah adalah penghambat kehidupan. 我们看到传道者他是一个
生活的见证者。 Dia mengamati kehidupan ini lalu menarik kesimpulan dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa membuat kita merasa tidak nyaman. 他观察着世上的一切，可能让我们也感到不舒服。 Misalnya di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 2, 好像在传道书第6章第1节、第2节， yang mengatakan ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. 我看到在日光之下有一种的祸患，就是重压在人的身上。 Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga dia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diinginkannya. 就是人蒙了上帝赐他的资财、财富、丰富、尊荣，以致他心里所愿的一切都不缺。 Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. 但是神上帝使他不能去享受享用，凡有外人来享用，所以这就是虚空，这也是 Dengan 祸 kata lain 患。 atau singkat kata, pengkhotbah ingin mengatakan ada orang yang punya uang tapi dia tidak bisa menikmati uang yang dia punya, tetapi orang lainlah yang menikmati harta bendanya atau uangnya. 简单的说，一个富有的人，他不能享用他一切的财富，而是别人来享受。 Saudaraku, pengkhotbah memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan ini. 我们看到传道者对这个生活有别的见解， Seolah-olah dia melihat kehidupan ini dengan nada pesimis. 好像他以悲观的态度来看这个生活。 Sehingga ia mengatakan dari hasil pengamatannya tentang hidup ini bahwa segala sesuatu adalah sia-sia seperti usaha menjaring angin. 所以他说到，在这个世界里的一切都是补空的，都是虚空的、捕风 Tetapi apakah 的。 pengkhotbah pesimis? 是否他是悲观的吗？ Menyerahkah dia pada realita hidup yang seringkali dia saksikan bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan? 我们看到生活的写照，让他先舍，让他看到与他所想、所思、所想的都是相反的呢？ Bagi saya pengkhotbah bukanlah orang yang pesimis. 对，我觉得他不是一个悲观者， Tetapi pengkhotbah adalah seorang yang realis. 他是一个面对现实的人， Seorang realis adalah orang yang melihat kenyataan, 他是一个现实主义者，他看到现实， menggambarkannya dan menyatakan kenyataan tersebut sebagaimana adanya, 他把整个生活所发生的一切照射的说出来， tanpa menambahkan bumbu atau hiasan apapun. 他没有一切的装饰来看这个生活， Kalau jelek dibilang jelek, 坏就是被说坏， kalau salah dibilang salah, 错被说成错， kalau indah itu dibilang indah, 美丽他就说美丽， kalau buruk itu dibilang buruk. 丑陋他也说丑陋。 Seorang pengkhotbah bisa dibandingkan dengan seorang juru potret yang mengambil potret close up dari kehidupan seseorang tanpa memasang filter lensa. 我们看到这个传道者的看法，好像一个摄影师，他可以用特写的拍摄来看到镜头。 Biasanya kalau orang ingin diambil fotonya secara close up, 一个人要是要用特写的方式来拍摄， dia akan meminta agar difoto dengan filter lensa. 他当然希望用那个过滤镜来为他拍照， Supaya wajahnya itu terlihat mulus dan halus. 让他的面孔看到非常的光滑。 Kalau masih kurang halus, misalnya masih ada bercak merah bekas jerawat di wajahnya, 我要是在脸上有看到粉刺或是疮疤， maka hal itu bisa ditutupi kalau tidak bisa dibilang dimanipulasi. 它可以被擦掉，虽然不是说用操作的方 Dengan teknik digital melalui komputer. 而是用电脑的科技术来操作。 Hasilnya lahirlah wajah yang jauh lebih indah, lebih bersih daripada aslinya. 我们看到它的结果，就是看到非常美的一个画面。 Tetapi pengkhotbah bukanlah tukang potret seperti itu. 但是传道者他不是好像摄影师这 Dia 样， memotret kehidupan ini tanpa penyaring. 他来看到这个生活是没有用过 Dan dia 滤镜 mengatakan 的。 apa adanya tentang hidup ini. 他对这个生活说到真实的事。 Dan kita bisa melihat potret lain yang disaksikan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah pasal 3 18 sampai 22. 我们也可以看到，在他说到的有关传道书第3章16节到22节， Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati.
Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa yang dapat memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. 传道书这样的写道，在第3章18节到22节，我心里说，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样，因为世人遭遇的，兽也遭遇到，所遭遇的都是一样。这个怎样死，那个也怎样死，去世都是一样，人不能强于兽，一切都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下地呢？故此我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？ Saudaraku, dalam kisah penciptaan, kita tahu bahwa manusia itu berbeda dengan binatang. 我们看到在创世的故事当中，人与兽当然是不一 Sebab 样 manusia 的。 itu diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. 我们人，上帝创造人是以他的形象、以他的样式来 Bahkan 创 manusia 造。 diberikan oleh Tuhan kuasa untuk mengelola alam yang Allah ciptakan ini. 所以，我们人，上帝给了我们委任我们成为管理一切这些世界的万物。 Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah, 但是在传道书里面， Pengkhotbah melihat bahwa manusia itu sama seperti binatang. 他说人都好像野兽一样， Sama dalam hal apa? 在一个什么方面一样呢？ Yakni dalam hakikat diri manusia itu sendiri. 就是在人的本性上是一样的。 Ada kesamaan esensial antara manusia dan hewan, 人和兽之间的本性都是一样的， yaitu kedua-duanya pasti akan mati. 他们的本性都会有一死。 Maka Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada manusia itu. 所以人没有比兽更好， Manusia dengan hewan itu sama. 人和兽都是一样的， Sama-sama adalah makhluk yang fana. 都是短暂的生。 Karena itu sehebat apapun kemampuan dan setinggi apapun prestasi manusia, 所以人不论他的成就、他的功绩如何， manusia ada tetap manusia dari debu yang ringkih. 人还是一样是从脆弱的尘土形成的。 Seperti yang dikatakan oleh kitab Kejadian bahwa manusia itu berasal dari debu tanah. 好像我们看到在创世纪说到人是从 Terus sebabnya Pengkhotbah 尘土来 mengatakan 的。 kedua-duanya menuju satu tempat, yaitu kematian. 两种货物都是一样，将要死去的。 Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya akan kembali menjadi debu. 他们出于尘土，将要回到尘土中。 Tidak ada kelebihan manusia dari hewan. 人没有比兽更加有长 Menurut 处。 Pengkhotbah, 照做传 karena 道， manusia sama dengan hewan juga akan menuju kepada satu titik, yaitu kematian. 因为人好像兽一样，也是要死的。 Jikalau manusia di dalam hidup di dunia yang singkat ini akan menuju kepada kematian, 要是人在这个生活里会死， maka apa yang manusia bisa sombongkan? 人凭什么他可以骄傲呢？ Apa yang manusia bisa banggakan? 他可以自豪呢？ Karena satu hari kelak segala sesuatu itu akan dilupakan oleh orang. 因为有一天人将被人忘记， Karena manusia akan menuju pada satu titik, yaitu kematian. 人将有一个去处就是死。 Tetapi berbedanya adalah bahwa manusia setelah mati, dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Sementara hewan sudah mati selesai sudah. 人他死了，但是他要交账，应照他的行为来交账，但是野兽就不必了。 Meski manusia dan hewan sama-sama mati, 虽然人和兽都一样，将要一死， diciptakan dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. 出自尘土，将回到尘土。 Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam hidupnya yang singkat di dunia ini?
我们人在这个短暂的生活里，我们应该如何做呢？ Pengkhotbah pasal 3 ayat 20 mengatakan, aku melihat tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Itu adalah bagiannya. 传道者说：“我看到人摸强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。” Artinya pengkhotbah mengajak kita enjoy your life, nikmati hidupmu. 陈端子要我们来享受我们的生命。 Kamu bekerja, mencari nafkah dan menikmati hasil pekerjaanmu. 你们工作，你们来享受你们的份。 Kamu menjalani hidup bersama dengan keluarga dan menikmati satu relasi dengan keluarga yang baik. 和家人可以很好的相聚，可以来享受到与家人的喜乐。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 就帅的弟兄姐妹， Berkhotbah mengatakan bergembiralah dalam pekerjaanmu sebab itu adalah bagianmu. 传道者说：“你们可以在你们的份上喜乐吧，因为那是你们的份。” Jelas sekali pengkhotbah mengajak kita menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan ini. 传道者一直要我们怎么样来享用上帝赐给我们的生命， Karena hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu memang layak untuk kita hidupi. 因为上帝赐给我们的生命，我们值得怎么样的去享受。 Nikmatilah segala yang Tuhan anugerahkan itu dan itu adalah menjadi bagian dari hidup kita. 上帝赐下给我们的一切份，我们都可以好好的来享受。 Tapi jangan lupa Tapi- bahwa menikmati hidup itu di dalam kerangka takut akan Tuhan. 在一切的事上，我们要记得怎么样的享受的生活，我们都要有敬畏神的心。 Karena pengkhotbah mengatakan di pasal 12 ayat 13, 因为传道者在12章的第13节这样 tetapi 说。 pada akhirnya takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban semua orang. 最后，总意就是要敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的 Mengapa 本 pengkhotbah 分。 mengajak orang untuk menikmati hidupnya tetapi di dalam kerangka takut akan Tuhan? 为什么传道者叫我们，我们可以在我们经营的份上来喜乐，但是我们要敬畏神， Karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. 因为我们播种，我们所播的种子 Menabur 将要收 kejahatan 获。 akan menuai kebinasaan. 我们要是播下了坏的种子，我们就要得 Tetapi 到 orang 灭 yang 亡。 hidupnya benar, orang yang hidupnya sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah, 但是真正的活出上帝的命令的人， dan dia juga akan diberkati oleh Allah. 他将要得到上帝赐下的福分。 Jadi kita melihat ada dua potret kehidupan yang disaksikan oleh pengkhotbah. 我们看到有两个写照，就是传道者写下 Dia 的。 melihat ketidakadilan ada di dalam dunia ini. 他看到有不公义的事情在这个世界上发生了， Tetapi masih ada harapan 但是还有希望， karena Tuhan akan menegakkan keadilan. 因为我们的上帝将要把公义树 Dia 立起 melihat bahwa 来。 hidup manusia ini sama dengan hewan. 他说，人的生命与兽是一样的。 Manusia akan mati karena manusia adalah makhluk yang fana. 我们知道人都是短暂的活物，它将要有一死。 Jikalau manusia hidup di dalam dunia yang singkat ini, 我们在这短暂的生活当中， dan manusia akan menuju kepada kematian, 我们将要死的话， lalu apa yang patut dibanggakan dan disombongkan dari hidup manusia itu? 人的生命有什么可以来自豪呢？ Justru manusia dipanggil untuk menikmati hidup yang diberikan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. 上帝要我们好好的享受我们的生命， Karena apa yang kita jalani dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hari yang akan datang. 因为我们所作所为将要在上帝的面前交账的。 Inilah potret kehidupan yang disaksikan dan bagaimana pengkhotbah menyikapinya. 这就是传道者对生活的一个写照，让我们怎么样好好的面 Biarlah 对， selama kita menjalani hidup di dalam dunia yang singkat ini. 让我们在这短暂的生活当中， Bahkan hidup kita itu saja sendiri singkat sekali. 生活是非常的短暂， Yang digambarkan seperti uap yang baru saja kelihatan lalu lenyap. 好像我们看到蒸汽，刚刚看到就不见了。 Maka di dalam kefanaan hidup manusia, kesementaraan hidup manusia ini, 我们看到在这短暂的人生当中， justru kita harus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. 我们要好好的来生活， Karena hidup kita di dunia yang singkat ini adalah persiapan untuk hidup di dalam kekekalan.
因为我们这短暂的生活是我们为永生的一倍， Karena itu hiduplah takut akan Tuhan 让我们来怎么样好好的敬畏上帝， dan lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. 我们好好的行出他的命令。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。Ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Pada pagi hari ini kembali kami diingatkan sebagai manusia, kami harus menjalankan hari-hari kami sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan Engkau telah memberikan firman yang begitu indah dan hidup untuk kami boleh merasakan apa yang harus kami hadapi di dalam hidup ini, apa yang harus kami nyikapi di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada pagi hari ini. Biarlah semua yang kami terima, kami dengar, boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua baik kami yang menyampaikan firman-Mu, juga semua jemaat yang mendengarkan. Dalam Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin.